Oi, don't shout. Go. Someone don't touch me. Go. No. This is unparliamentary. This is not human rights. This is not human rights. This will be recorded. Ini melanggar lihat konstitusi. Disgrace. Nak jentuh. Tidak menang lebih 10 minit lah. Jadi kurang daripada 10 minit. Singkat saja. Saya hakkan masa 10 minit maksimum. Datuk yang Ketua, semasa dibentangkan rang undang-undang ni hari ini, yang Bapak Menteri telah mengatakan bahawa di negara ini kita ada pengurusi SPR, timbalan pengurusi dan 5 lagi anggotanya. Dan ini perlu diambil kira, walaupun satu negara yang kecil, hanya 26 juta, besar macam Bombay. Tetapi di negara India 1.2 billion, berapa komisioner dia? Hanya 3 komisioner. Kenapa kita perlu ada 7 komisioner? Malaysia boleh? Kerana Malaysia boleh? Malaysia tak boleh, kita membiayai bazar wang. A nation of 1.2 billion, hanya ada 3 komisioner. Tak malu kah? Kenapa? Ini soalan saya yang pertama, Datuk Menteri. Datuk yang Ketua. Selain dari itu, bila mereka berkata mereka ada majority 92%, sebenarnya berapa Pak Wandi? Kalau kita tengok macam Putrajaya, satu jalan di tempat saya, di kawasan saya 7,000 undi lah. Nah, Putrajaya 5,000. 5-6,000 sudah jadi ahli parlimen. Ayo, senang nih. Tapi mana boleh? Ini Malaysia boleh. Ini satu negara yang semua boleh. Semua boleh masuk. Roti canai, Ci Chong Pan, semua sekali boleh masuk dan jari. Selamatkan mereka. Tetapi ini yang kita perlu. Kita inilah kuasa-kuasa yang kita perlu bagi kepada SPR supaya menentukan satu yang betul-betul benar dan yang baik. Tetapi kita ada ahli parlimen yang patut tidak berada di Dewan yang mulia ini. Patut tidak ada. Kerana undi-undi yang mereka dapat adalah undi rosak pada satu kawasan di Pembangkang. Yang sangat malu telah terjadi kepada negara. Di mana satu perintah Mahkamah Magistrate Permohonan Jenayah 89-02-9307, di mana perintah telah diambil oleh Ketua Polis Daerah Sentul untuk tidak membenarkan rakyat dan juga halang kita dengan datang ke parlimen. Sebenarnya ada satu perintah yang dibuat di mana IGP diarahkan bahawa sesiapa ahli parlimen dibenarkan sebenarnya semua jalan-jalan yang menuju kepada parlimen diberi keutamaan kepada ahli parlimen. Saya rasa there was suppression of material facts bila mendapat perintah ini. Saya hari ini kita berjumpa dengan speaker pada pukul 2. Kami telah memberitahu kepada beliau. Beliau kata tidak tahu mengenai perintah ini, perintah larangan ini. Tetapi yang menjadi perkara yang aneh adalah ini. Negara ini ada satu institusi yang sangat mustahak. The highest legislative body dalam negara ini. Macam mana kita memalukan sendiri. Hari ini Datuk Mustafa, satu tetamu yang dibawa oleh Tumpat, di mana pada pagi ini pukul 9.30 kita ada perbincangan mengenai rang undang-undang ini. Selepas beliau nak pergi ke makan, pukul 1 dia ditangkap di karangan parlimen. Tak malu kah? Macam mana boleh jadi? Ini Malaysia lah. Malaysia boleh. Ini di bawah, ini satu perkara saya rasa yang memalukan kita semua. Yang berhormat Ibu Barat, Datuk Mustafa Ali, bekas timbalan menteri Kabinet Malaysia tahun 74 lagi, dan bekas ahli parlimen kita beberapa penggal, telah saya jemput untuk menjadi tetamu saya dan juga tetamu yang berhormat Kuban Krian
untuk hadir mengikuti perbahasan berkaitan dengan pindaan perlembagaan ini. Sebab jawatan beliau dalam parti Datuk Yang di-Pertua ialah sebagai yang bertanggungjawab tentang urusan pilihan raya. Jadi beliau ada suatu kaitan dan suatu tanggungjawab yang jelas untuk mengikuti perbahasan ini. Tetapi beliau telah ditahan sebagaimana Yang Berhormat Ipoh Barat sebutkan tadi, dan penahanan beliau dengan cara yang paling kasar itu sebagai tetamu saya dan Kuban Krian samalah dengan menghina saya dan Kuban Krian, samalah dengan menghina seluruh anggota parlimen kita ini. Apa pandangan Yang Berhormat Ipoh Barat? Saya tidak boleh lebih setuju kepada pandangan Yang Berhormat Tumpat. Tetapi Datuk Speaker, pada kejadian, bila kejadian berlaku, saya telah berada di sana, di mana saya telah tanya kepada pegawai polis untuk satu perintah, di mana adakah perintah mahkamah. Beliau kata ada perintah mahkamah, tetapi enggan memberi saya. Barat, jelasan. Ya. Datuk Speaker, Datuk Mustafa Ali lah tetamu saya dan tetamu Tumpat. Tadi ahli Parlimen Barisan Nasional tahu. Adakah Yang Mohd nak ucap Ya, nanti? berkaitan dengan pilihan raya. Kalau Yang Mohd nak berucap, saya fikir saya menangkan Ipoh Barat selesaikan ucapan. Yang Mohd sila selesaikan ucapan. Atau Yang di-Pertua. Saya rasa ini adalah satu perkara yang perlu diambil kira. Jangan kita menggunakan kuasa majority yang ada dan memaksa minority untuk menghalang mereka untuk dengan tidak mendengar suara mereka. Kita bukan LTTE di sini. Kita tidak mendengar mereka. Tetapi kita ada hak di negara ini. Masa cukup. Jangan kita dengar apa yang Dungun dan lain ahli parlimen kata, kalau tak setuju dengan kita, keluar dari negara ini. Mana boleh kata macam ini? Adakah ini pendirian MCA, MIC, SUPP dan sebagainya? Kalau tak setuju boleh keluar dari negara ini. Ini ketuanan UMNO. Macam mana boleh? Datuk Yang di-Pertua, saya rasa apa yang terjadi hari ini telah menghinakan parlimen. Saya rasa sangat malu berada di sana, di sini, dan saya rasa Datuk Yang di-Pertua bahwa jika saya menghabiskan perbahasan saya pun tak guna, kerana apa saya bahas pun ahli parlimen Barisan Nasional tak akan setuju, bukan tak setuju tak apa, akan menghinakan saya. Lebih baik kita semua just walk out dari sini kerana kita protes. Keluarlah, keluar. Apa ya orang mau? Thank you. Yang Mohd. Baik. Sudah aman. Goodbye. Get out. Goodbye. Malaysia boleh. Yang Mohd. Sudah menang lagi apa? Yang Mohd, saya akan menangkan dua lagi. Hoi, turun shout. Go. Kamu don't touch me. Go. This is parliament. Mana ada orang dewan. No. This is unparliamentary. This is not human rights. This is not human rights. This will be recorded. Ini melanggar lihat Basuki. Disgrace. Nak jentuh.